Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Charlie iaitu Nurul Izzah binti Anwar 76464, Nur Syafiqah binti Syarfalis 76303, Muhammad Syazwan bin Radwan 73708, Muhammad Azwar bin Rozani 75844, Muhammad Daniel bin Abdul Muttalib 75851 dan akhir sekali Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Syarudin 75789. Kami akan membentangkan mengenai AIDA Production. Yang pertama ialah sejarah dan latar belakang AIDA Production. AIDA Production telah ditubuhkan pada 10 April tahun 2003. Nama pengasas AIDA Production ialah Datuk Zaidah Awang ataupun lebih dikenali sebagai Datuk AIDA. Datuk AIDA merupakan salah satu pelakon dan penerbit yang terkenal di tanah air. Ibu pejabat AIDA Production terletak di setapak Kuala Lumpur. Nama AIDA Production telah diambil sempena nama pengasasnya sendiri iaitu Datuk Zaidah Awang ataupun lebih dikenali sebagai Datuk AIDA. Filem popular karya AIDA Production ialah Ratu Kalajengking pada tahun 2020 yang telah dibintangi oleh Nadia Bryan dan Fiz Virus. Seterusnya ialah karya terbitan beliau yang popular ialah Halimah Jongang pada tahun 2010 yang telah dibintangi oleh Syira Iskandar dan Fatimah Juling pada tahun 2011 yang telah dibintangi oleh Linda Hashim dan Z Zaidi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Izzah. Seterusnya, pihak berkepentingan terdiri daripada individu, kumpulan dan organisasi. Pihak berkepentingan dapat mempengaruhi dan boleh dipengaruhi oleh sesebuah syarikat. Menurut Freeman and Reed pada tahun 1983, seseorang individu atau kumpulan yang boleh menjejaskan pencapaian objektif organisasi atau yang terjejas oleh pencapaian objektif sesebuah organisasi. Pihak berkepentingan terbahagi kepada dua, iaitu berkepentingan dalaman dan pihak berkepentingan luar. Pihak berkepentingan dalaman merupakan individu yang menjadi sebahagian daripada organisasi seperti pengasas syarikat, pekerja, pemegang saham dan pembekal. Sebagai contoh yang dapat diambil adalah pengasas kepada AIDA Production iaitu Datuk Zaidah Awang yang perlu memikirkan keadaan dan pengurusan AIDA Production ini untuk berkembang dengan lebih maju. Manakala pihak berkepentingan luar terdiri daripada pihak atau kumpulan yang memberi kesan daripada kegiatannya hingga memberi kesan kepada sesebuah syarikat seperti masyarakat umum, ahli politik, broker saham, bakal pelabur dan entiti kerajaan. Sebagai contoh adalah entiti kerajaan yang memerlukan beberapa maklumat seperti pendapatan dalam masyarakat untuk menilai pembayaran cukai, bakal pelaburan untuk melabur dan lain-lain. Contoh kedua yang dapat diambil adalah masyarakat umum, iaitu berkongsikan perkara negatif seperti perfilman, watak dan sebagainya ataupun sin-sin yang terjadi sewaktu perfilman yang dihasilkan oleh AIDA Production ini. Hal ini dapat memberi kesan yang buruk bagi sesebuah syarikat untuk berkembang dengan maju dalam bidang perfilman. Bahagian saya berkaitan dengan pihak berkepentingan serta peranannya dalam AIDA Production. Yang pertama, pihak pelakon. Jika tiada pihak pelakon, maka segala drama atau filem yang hendak diterbitkan tidak akan sempurna. Jadinya, peranan pelakon untuk memahami watak dan menghayati dialog dalam drama atau filem yang akan diterbitkan oleh AIDA Production. Pihak berkepentingan yang kedua ialah pihak tenaga produksi. Pihak ini mempunyai peranan dalam menentukan jadual bagi setiap individu yang ada di set pengembaraan. Pihak ini juga mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para berlaku di set penggambaraan.
jika tiada mereka, pihak penerbit akan kehilangan kaki tangan yang sentiasa membantu dalam menjayakan pengembaraan mereka. Yang terakhir, syarikat penerbitan televisyen Malaysia. Terdapat 3 stesen TV yang menjadi kepentingan kepada AIDA Production, iaitu TV3 Malaysia yang dipanggil nama Malaysia TV Network yang pernah menayangkan cerita beliau yang bertajuk Menantu 10,000. Yang kedua, stesen TV2 iaitu Rancangan Televisyen Malaysia yang dipanggil RTM menayangkan bertajuk Dear Anak General, dan akhir sekali Astro Prima yang menayangkan cerita Halimah Jongang. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan strategi yang digunakan oleh AIDA Production dalam menghadapi pandemik COVID-19 untuk terus memenuhi keperluan pihak berkepentingan. Baiklah, antara strategi yang digunakan oleh AIDA Production ini adalah dengan memohon supaya produksi mereka terus berlangsung. Baiklah, melalui strategi ini juga terdapat pihak-pihak yang turut membantu mereka dalam mengetengahkan rayuan yang dilakukan. Antaranya adalah pihak Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, iaitu PVTM. Jadi mereka ini juga menghantar suratlah kepada pihak yang berkenaan supaya rayuan yang dilakukan oleh AIDA Production ini didengar. Baik, melalui rayuan ini juga mereka akan dapat mengurangkan kerugian yang dihadapi oleh AIDA Production ini, kerana kita sedia maklum bahawa AIDA Production ini telah menanggung kos kerugian sebanyak 1.5 juta sepanjang COVID-19 ini berlangsung. Bagi menerangkan lagi hal yang berkenaan, kita dapat lihat bahawa kos kerugian bulanan yang ditanggung oleh AIDA Production ini merangkumi kos penyelenggaraan pejabat, yang di dalamnya terdapat juga studio dan juga pekerja, yang mana merangkumi 45 orang pekerja tetap. Seterusnya juga kos penyelenggaraan pejabat ini termasuklah juga dengan projek drama yang terpaksa ditangguh. Baik, antara contoh projek drama yang terpaksa ditangguh selama PKP ini berlangsung iaitu drama kisah cerita kita yang sepatutnya ditayangkan di slot TV3 pada 24 Jun 2021, tetapi disebabkan PKP 3.0 yang dilakukan sebelum ini, mereka terpaksa menangguh dan menanggung kerugian. Maka melalui strategi untuk meneruskan ataupun memohon untuk meneruskan penggambaran, amatlah patut supaya kerugian ini dapat ditapis semula dan terus bergiat aktif dalam industri. Selain itu, strategi AIDA Production dalam menghadapi pandemik COVID-19 untuk terus memenuhi keperluan pihak berkepentingan adalah dengan membuat atau menghasilkan filem berdasarkan minat pengguna atau penonton. Hal ini kerana setiap jumlah bilangan tontonan filem yang telah ditayangkan adalah merupakan penyumbang kepada syarikat AIDA Production. Selain itu, AIDA Production juga akan menampilkan barisan artis yang sedang meningkat naik dan berkualiti. Namun, AIDA Production lebih menekankan artis yang berkualiti kerana jika bilangan pengikut artis lebih tinggi namun tidak berkualiti, dia tidak akan menjamin keuntungan kepada AIDA Production. AIDA Production juga mengkaji dan meneliti latar belakang setiap barisan artis yang bakal menjalin kerjasama ataupun diberi tawaran untuk bekerjasama dengan syarikat AIDA Production. Beliau tidak mengambil artis yang disyorkan oleh pihak televisyen dengan semata-mata tanpa melihat latar belakang setiap artis yang bakal bekerjasama dengan mereka, kerana beliau menekankan sifat disiplin ataupun budaya kerja yang sihat untuk menjalankan kerja bersama mereka, kerana akan menjamin setiap keuntungan syarikat, kerana tidak perlu membazir terhadap artis yang tidak menjalankan kerjasama dengan baik. Seterusnya, beliau juga menerima bantuan insentif. Beliau tidak menolak bantuan insentif yang ditawarkan oleh Finas menerusi filem Ratu Kalajengking Puteri Keranda, yang merupakan salah satu insentif ataupun bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada AIDA Production agar
tidak menanggung kerugian yang begitu tinggi disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang sedang melanda kini. Jadual organisasi ialah satu rajah di mana struktur organisasi entiti, syarikat atau badan awam yang diwakili secara grafik. Penting untuk adanya organisasi ialah untuk membantu, membina dan menyusun struktur organisasi bagi mencapai objektif syarikat tersebut. Selain itu ialah untuk menjadi panduan kepada para pekerja untuk tahu dan faham hak dan tanggungjawab mereka yang sebenar. Zaidah Awang atau A. Aida merupakan pengarah urusan dan penerbit A. Aida Production yang ditubuhkan pada 10 April 2003. Beliau dibantu oleh Zakaria Awang atau dikenali sebagai Boh yang memegang jawatan sebagai pengarah urusan 2. Selain itu, pengarah muzik ialah Eddie Hamid dan penerbit eksekutif ialah Muhammad Faris bin Cik Aziz. Terdapat juga jawatan lain seperti pengarah kreatif. Jawatan ini diduduki oleh Hasnul Hadi Suhadi dan dibantu oleh pembantu takbir yang dikenali sebagai Amirah Denan. Selain itu, terdapat juga jawatan penyunting. Ketua penyunting bagi A. Aida Production ialah Am Syaril Edwan Amran, dibantu oleh 5 orang penyunting lain iaitu Lee Beng Chong, Khairuddin Abbas, Ikmal Hafiz, Karel Aziz Basah dan Muhammad Effendi Abu Bakar. Akhir sekali ialah jawatan penyelaras teknikal. Penyelaras teknikal ini diketuai oleh Azrul Nizwan Muhammad Nur Hazim, dibantu oleh 3 orang kru teknikal iaitu Khairul Hafizi, Ahmad Khairani Jaafar dan Wan. Sekian, terima kasih.